Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kita punya pelajaran tentang topik kita hari ini, iaitu memahami tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan ialah di mana daya dibahagikan dengan luas. Daya dibahagikan dengan luas. Pernah dengar perkataan stres tekanan. Okey. Macam itulah tekanan. Ataupun bila kita pijak batu tanpa pakai kasut, kita akan rasa sakit. Itu adalah tekanan. Contoh tekanan. Okey. Tekanan ialah daya bagi dengan luas. Okey, maksudnya kalau daya semakin bertambah daya, semakin tinggi tekanan, ataupun semakin bertambah luas, semakin berkurang tekanan dia. Okey. So contoh kat sini pensel lah. Semakin kecil luas permukaan pensel tu, semakin tinggi tekanan untuk ujung pensel sebab luas permukaan dia kecil. Kat sini luas permukaan dia kecil, manakala kat sini luas permukaan dia besar, maka tekanannya rendah. Kalau kita cucuk pensel dekat kita punya tangan atau kulit, kita akan rasa lebih sakit. Itu menunjukkan tekanannya tinggi. Manakala kalau kita belakang pensel kita tekan dekat tu, kurang sakit, dekat kulit kita akan kurang sakit kerana tekanannya adalah rendah. Okey. Kemudian kita tengok soalan ni. Okey. 4 bungkah yang sama besar telah diletakkan pada kedudukan yang berbeza. Okey, pada kedudukan yang berbeza. Okey, tekanan manakah menghasilkan tekanan yang paling rendah? Menghasilkan tekanan paling rendah. Kalau paling rendah, nak dapat paling rendah, sekarang ni jisim dia sama. Maknanya kita kena tengok pada apa? Pada daya dia sama, maknanya jisimnya sama. So tekanan sini adalah daya bagi luas. Okey, kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Luasnya besar, tekanannya kecil. So kita cari mana permukaan paling besar yang bersentuhan dengan meja, maka kita akan dapati bahawa A adalah permukaan dia paling luas. Bila paling luas, tekanan dia adalah paling rendah. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Tekanan manakah paling rendah yang dikenakan pada tanah? Maknanya kalau kita pakai kasut ni, mana yang dekat dalam tanah tu yang tak tenggelam, sebab dia paling rendah. Maka kita sama juga, tekanan sama dengan daya bagi luas. Manakala luasnya yang besar, tekanan dia rendah. Luasnya besar, tekanannya adalah rendah. Maka kita cari kat sini mana luas paling besar. So kalau yang paling besar ini, tekanan dia paling rendah. Tekanan dia paling rendah adalah kasut yang ini. Tetapi kalau paling tinggi inilah sebab luas permukaannya kecil. Maksud itu pisau, kalau pisau tu tajam, luas permukaannya kecil, maka tekanannya tinggi. Senang nak memotong. Kalau pisau tu tumpul, luas permukaannya dah jadi besar. Okey. Kemudian kita tengok pula sini cara menunjukkan seorang wanita berkasut tumit tinggi, berapakah tekanan yang dikenakan oleh kasutnya ke atas lantai. Formula dah ada, tinggal masukkan saja. Tekanan sama dengan daya bagi luas. Daya tu pun dah ada, ambil daya 500 Newton bagi dengan 0.01. Kita gerakkan 3 perpuluhan, jadinya 50,000. 50,000. Okey. Ini pun sama, nanti awak boleh praktis caranya. Okey, kemudian kita tengok
Okey. Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan. Okey, bila mengkaji tekanan, lepas mengkaji adalah PB tajuk. PB tajuk digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk inferen. Untuk inferen. Yang dihasilkan oleh bongkah logam P dan bongkah logam Q. Bermakna kat sini ada PM1, ada PM2. PM1 dia apa? Adalah bongkah logam P. PM2 dia adalah bongkah logam Q. Okey, maka PM dia adalah jisim bongkah logam. Okey, jisimnya sama, makna ni lah yang dimalarkan. Jisim adalah sorry. PM dia bukan bukan ini adalah dimalarkan sebab dia sama. So, PM dia bukan itu. PM nya adalah jenis bongkah logam sebab kita gariskan yang sama. Kita gariskan yang sama, iaitu bongkah logam, jadi jenis bongkah logam. Ataupun kalau kita tengok kat sini, oleh kerana dia kaji tekanan, kita boleh tulis luas permukaan bongkah logam. Okey. Ini bongkah logam tu telah dijatuhkan pada plastisin. Kemudian keputusannya adalah macam ni lah. Didapati bahawa lekuk P yang dihasilkan oleh bongkah logam T adalah lebih dalam daripada lekuk bongkah Q. Ini adalah kita panggil PB rajah sebab dia daripada rajah. Okey. Kemudian kita tengok formula ubah yang dimanipulasikan tadi adalah apa? Jenis bongkah logam. Okey, jenis bongkah logam ataupun kita boleh tulis dia luas permukaan luas permukaan bongkah logam. Okey, yang bergerak balas kita boleh tengok tadi. Okey, ni PB rajah, kita boleh tulis apa? Kedalaman lekukan. Kedalaman lekukan. Lekukan pada plastisin yang dimalarkan tadi, jisim bongkah logam. Apakah hipotesis? Hipotesis ni, jika PM maka PB. Jadi jika PM jisim, jika bukan jisim lah sebab kat sini adalah bongkah logam P dengan bongkah logam Q, maka jika bongkah logam P maka kedalaman lekukan adalah lebih tinggi. Kita tengok kat sini, jika bongkah logam P maka kedalaman lekukan adalah lebih tinggi berbanding dengan bongkah logam Q. Okey tu. Okey. Kemudian pemerhatian pun kita boleh bandingkan saja, iaitu PM bagi bongkah logam kita bandingkan lekukan P adalah lebih dalam daripada lekukan Q. Okey, itu saja.